A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 98. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 96 dan 97. Kita rangkumkan pengajarannya daripada dua ayat ini sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafar fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Pengajarannya pertama, rumah ibadat yang pertama, yang dibina di atas muka bumi untuk manusia ialah Kaabah di Mekah. Kemudian selepas itu dibina Baitul Maqdis di Palestin. Setelah 40 tahun terbinanya Kaabah. Dan kemudian Al-Masjid An-Nabawi. Kemudian Masjid Nabawi. Yang kedua, tempat ibadat yang awal dibina adalah lebih baik daripada tempat yang kemudian. Begitu juga masjid yang lebih lama adalah afdal beribadat padanya daripada masjid yang baru. Yang ketiga, ayat ini menolak dakwaan Bani Israel
yang mendakwa rumah ibadat yang pertama dibina ialah Baitul Maqdis. Yang keempat, Kaabah dan Mekah adalah antara tempat manusia mendapat petunjuk daripada Allah melalui Al-Quran, tempat-tempat ibadat, dan lain-lain. Yang kelima, fitrah manusia memerlukan satu tempat berhimpun untuk mereka beribadat dan menyelesaikan masalah mereka. Oleh kerana itulah sebaik sahaja sampai di Madinah, yang pertama Nabi bina ialah masjid. Kerana ia menjadi pusat hubungan antara manusia dengan penciptanya. Yang ke-6, antara nama Mekah ialah Bakkah. Ummul Qura. Dan Al-Baladul Amin. Yang ke-7, Kaabah dan Mekah penuh dengan keberkatan, iaitu kebaikan yang banyak dan berterusan. Yang ke-8, antara keberkatan Kaabah dan Mekah ialah ibadat di Mekah pahalanya berganda 100,000, haji yang dilakukan di Mekah menghapuskan semua dosa-dosa,
air zam-zam yang boleh menyembuh berbagai penyakit, dan berbagai lagi keberkatannya. Yang ke-8, 9. Sesiapa yang masuk ke Mekah dengan keimanan kepada Allah, dia akan selamat dan aman. Khususnya dari kejahatan manusia. Yang ke-10, kelebihan Nabi Ibrahim AS yang membina Kaabah dan kesan peninggalannya, iaitu Maqam Ibrahim dan tempat-tempat ibadat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Yang ke-10, 11. Kehormatan orang Islam adalah lebih besar daripada kehormatan Baitullah. Kerana dilarang berperang di tanah haram. Tetapi sekiranya orang Islam diperangi, dan membawa kepada kematian orang Islam, maka ketika itu wajib melawan serangan orang kafir demi mempertahankan darah-darah orang yang beriman. Yang ke-12, wajib melakukan haji ke Baitullah ke atas sesiapa yang mampu sahaja. Iaitu mampu dari segi kesihatan tubuh badan, kewangan, dan perjalanan yang aman. Ke-13, rahmat Allah
Azza wa Jalla kepada hambanya iaitu Allah tidak mewajibkan kerja haji kepada sesiapa yang tidak mampu. Yang ke-14, sesiapa yang tidak melakukan haji dalam keadaan dia mampu dan cukup syaratnya, maka dia telah melakukan dosa besar. Yang ke-15, apabila Allah mewajibkan hambanya beribadat kepadanya, Allah sedikit pun tidak berhajat kepada ibadat hambanya. Sebaliknya, ibadat yang diwajibkan itu adalah untuk kebaikan hambanya sendiri. Okey, habis ya? Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Ayat seterusnya juga berkenaan dengan ahli kitab, iaitu Allah mencela sikap dan perbuatan ahli kitab yang menggunakan kitab Allah dan mendakwa mereka beriman dengan kitab Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka menolak kitab Allah yang lain. Jadi ayat ini, ayat 98, Allah memerintah kepada Nabi SAW supaya menyampaikan mesej kepada ahli kitab. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, ialah Yahudi dan Nasara. Tetapi ayat ini lebih kepada orang Yahudi. Kenapa? Sebab ayat ini turun di Madinah, dan di Madinah Yahudi, orang Nasrani di luar Madinah. Okey, katalah wahai ahli kitab, wahai Muhammad, begitu pada mereka. Dan ahli kitab ni adalah Bani Israel. Tapi kenapa Allah tak kata wahai Muhammad, qul ya Bani Israel? Kenapa Allah tak sebut ya Bani Israel? Sedangkan mereka tu memang Bani Israel. Sebaliknya dia sebut ahlul kitab, ya ahlul kitab. Kenapa?
Jadi sebenarnya ayat ni Allah nak suruh Nabi mencela ahli kitab. Dan celaan tu lebih berkesan dengan menyebut ahli kitab. Sebab apa? Sebab dalam keadaan mereka ada kitab, dan kitab tu mengajak kepada kebaikan. Kitab adalah petunjuk untuk semua manusia. Tiba-tiba mereka menolak kebaikan. Jadi celaan tu lebih berkesan sekira dia sebut ya ahlul kitab daripada ya Bani Israel. Jadi antara orang tak ada kitab sesat dengan orang ada kitab sesat, yang mana lebih dahsyat? Yang ada kitab. Jadi wahai ahli kitab, 5 ni ada 2 huruf. Satu lam. Lam ni dia panggil harfu jar. Kan? Kita baca surah Fatihah, Alhamdulillah. Segala puji, li apa makna dia? Untuk ataupun milik Allah. Jadi li itu satu huruf. Yang kedua, ma. Ma asalnya ialah huruf istifham. Ada alif. Asal dia ma. Tapi kaedah dalam bahasa Arab, bila harfu jar bergabung dengan ma, dia panggil ma istifhamiyah. Ma dalam bentuk soalan. Apakah? Jadi bila harfu jar bergabung dengan ma istifham, dia buang alif. Jadi 5. Contoh lain. Asal dia ma, soalan ma. Cuba masukkan harfu jar yang lain. An. An ni harfu jar kan? Makna dia min dari, tapi an ni lebih kepada apa? Tentang kan? Okey, kalau an harfu jar bergabung dengan ma, sama kaedah dia. Dia buang alif. Cuba baca. Amma. Kita biasa baca apa dah? Dia tulis alif ke tak ada alif? Amma. Sebenarnya amma tu gabungan daripada an dengan ma. Okey. Apa lagi? Ma bergabung dengan fi. Fi ni harfu jar. Pada apa? Bila bergabung jadi fi ma kuntum. Fi ma. Dia buang alif. Okey? Okey, wahai ahli kitab, 5. Li itu kerana, ma kerana apa? Jadi di sini ada soalan. Soalannya ialah ma tu. Bila soalan, kita dah belajar sebelum ni. Soalan ada 2 bentuk. Satu majazi. Yang kedua hakiki. Jadi hakiki itu soalan betul-betul untuk dapat maklumat ataupun jawapan. Majazi bukan nak jawapan, bukan nak maklumat, tapi nak sama ada nak mencela, nak mengingkari, nak mengikrar. Okey, dalam konteks ayat ni 5 tu majazi. Apa tujuan? Litaubih, untuk mencela. Jadi Allah perintah kepada Nabi, bagi kepada ahli kitab, maksudnya celalah mereka. Cela tu di mana kita tahu cela tu? 5 dalam soalan. Kenapa? Kenapa ataupun kerana apa? Kenapa takfurun, kamu ingkar bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Okey. Jadi apa maksud ayat Allah? Apa maksud ayat Allah?
Ayat Allah terbagi pada berapa? Ada berapa jenis? Dua. Ayatullah ada dua. Satu? Kalamullah. Yang kedua? Alam. Bahasa Arabnya apa? Kauniyah. Kauniyah. Yang kedua yang ayat Quran tu ialah syar'iyah. Okey. Jadi ayat Allah, tanda kebesaran Allah, satu dalam bentuk kauniyah, ciptaan Allah, langit, bumi, gunung. Yang kedua, tanda kebesaran Allah dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran ataupun hukum hakam. Okey. Sekarang Allah suruh Nabi cela orang ahli kitab. Sebab apa? Sebab mereka ada kitab tapi mereka kufur dengan ayat Allah. Jadi satu benda yang tercela lah. Kamu mendakwa kamu beriman dengan kitab Allah. Kitab Allah tu juga ada ayat Allah, kan? Tapi dalam masa sama, ayat Allah yang lain kamu ingkar. Mana sikap kamu berlawanan. Okey, macam mana dikatakan kufur dengan ayat Allah? Macam mana cara dia? Bila orang tu dikatakan kafir, disebabkan dia kufur dengan kauniyah, ayat kauniyah. Tak, itu syar'iyah. Ini kauniyah, ciptaan. Tak percaya apa? Ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk boleh jadi kafir. 1, 2, 3. Pertama, dia ingkar Allah yang mencipta alam. Ada kan? Dia kata apa? Alam? Kafir. Jadi bentuk pertama, kufur kauniyah ialah dia mengingkari Allah sebagai pencipta. Ini adalah semua semula jadi. Kafir. Yang kedua, dia mengakui Allah mencipta, tapi dia kata Allah ada sekutu, rakan, kongsi. Ini syirik. Yang ni Allah tak mencipta. Yang kedua, Allah mencipta tapi ada syarikun, sekutu. Betul, Allah mencipta tapi ada Tuhan lain juga yang mencipta. Bentuk ketiga boleh jadi kafir ialah dia kata Allah mencipta dan Allah tak ada sekutu, tak ada syarik, tapi dia ada mu'in. Ini dia panggil, ini Allah bukan khaliq. Yang ni Allah khaliq tapi ada syarikun. Yang ni Allah khaliq ada mu'inun. Bukan Abdul Mu'in, mu'inun. Apa makna mu'in? Penolong. Apa beza syarikun dengan mu'in? Apa beza? Syarikun ni mana Tuhan jugalah. Allah pun Tuhan, yang ni pun Tuhan. Jadi ada dua Tuhan mencipta alam. Tapi mu'in, Tuhan satu je. Yang satu lagi penolong je, bukan Tuhan. Seolah dia kata Allah perlu pada pembantu. Kalau tak ada pembantu, mungkin ciptaan Allah tidak lengkap. Semua tiga bentuk ni kafir. Contoh dia kata, bila Allah nak mematikan manusia kan, ada yang mati di Jepun, ada yang mati kat Afrika dalam satu masa. Dalam satu masa kan, tapi di berbagai tempat. Dia kata mana mungkin Allah boleh matikan. Jadi ketika itu Allah perlu pembantu. Kafir. Boleh? Tapi siapa yang mematikan manusia? Allah tu malaikat. Habis malakul maut tu kerja apa?
Allah perintah. Maknanya bila Allah perintah, sebenarnya yang mencabut nyawa makhluk tu bukan satu malakul maut. Ramai rasul-rasul malaikat yang membantu. Tapi yang betul-betul last sekali mencabut nyawa malakul maut, satu je, kan? Jadi kalau orang tanya, tengok Allah perlukan pembantu? Kalau tak ada malaikat maut dan malaikat yang lain, Allah mungkin tak mampu nak cabut nyawa yang ramai dalam satu masa di berbagai tempat. Kalau dia cakap macam itu, boleh jadi kafir. Tapi macam mana kita nak jawab? Tengok ramai pembantu Tuhan. Kalau Allah boleh buat sendiri, kenapa perlu arahkan malaikat cabut nyawa? Macam mana nak jawab? Dia kata Allah hebat sangat, buat seorang-seorang lah. Macam mana jawab? Ha? Sebagai asbab. Boleh tak Allah nak buat seorang-seorang tanpa perlu pada malaikat? Boleh je, kan? Tapi kenapa Allah arahkan malaikat? Ada malaikat yang bagi apa ni, bagi wahyu. Ada malaikat turunkan hujan. Ada malaikat yang pikul arash. Sebenarnya itu bukan menunjukkan kelemahan Tuhan, tapi menunjukkan kehebatan Allah. Apa kehebatan Allah? Allah boleh arah siapa saja bila-bila masa, sebab dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, tak boleh nak arah, semua kena buat sendiri. Hebat tak? Tengok bos cuci office kat, tengok bos siram pokok. Apa hebatnya? Okey. Kufur ayat Allah yang kedua iaitu syar'iyah, ada berlaku dalam dua bentuk. Ini kena berhati-hati ya. Kadang-kadang berlaku tapi kita tak sedar. Yang pertama takzibuha. Syar'iyahnya apa tadi? Ayat Quran kan? Macam mana dia boleh kufur dengan ayat-ayat syar'iyah? Iaitu dengan mendustakan ayat tu. Dan mendusta ada dua bentuk. Mendustakan ayat Allah syar'iyah ada dua bentuk. Pertama, dia kata ayat Quran tu bukan diturun oleh Allah. Itu daripada Muhammad, kafir. Yang kedua, dia kata memang diturunkan oleh Allah. Tapi cerita dalam Quran tu bukan semua betul. Ada yang dusta, kafir. Yang kedua, mukhalafatuha. Yang kedua, kufur kepada ayat syar'iyah boleh berlaku dalam bentuk mukhalafatuha, iaitu mengingkarinya. Dia tak dusta, tapi dia melawan. Saya tahu ini ayat Allah, daripada Allah. Ceritanya benar, tapi saya tak nak buat. Tengok, boleh jadi apa ni? Kalau dia tak nak buat semua, boleh jadi kafir, terkeluar daripada Islam. Tapi kalau dia ingkar satu je, boleh jadi kafir tak? Tengok dia ingkar apa dia. Kalau dia kata solat ni sebenar tak wajib, kafir. Tapi kalau dia tak solat tapi dia tak ingkar kewajipan solat, tapi sebab malas, tak jadi kafir. Okeylah ustaz kan. Saya memang percaya solat tu wajib, cuma saya malas aja. Okeylah. Okey. Jadi ingat ni 4-5 perkara ni, siapa yang ada dia boleh jadi kafir ataupun terkeluar. Dan ayat ni lah yang Allah mencela ahli kitab. Dia ada kitab, tapi kenapa mereka kufur? Sebab ada antara bentuk-bentuk ni. Okey. Kenapa kamu kufur dengan ayat-ayat Allah? Wallahu dan waw ni ada dua maksud. Pertama, dia panggil bahasa Arab wawul hal. Wawul hal
Kena terjemah apa? Dalam keadaan Allah syahidun, apa dia? Allah dalam keadaan Allah menyaksikan ala ke atas ma ta'malun, apa yang kamu lakukan. Okey, boleh. Jadi kalau waw ni dipanggil wawul hal, maksud apa ni? Ayat ni Allah mencela ahli kitab. Sebab apa? Sebab apa Allah mencela? Pertama, sebab mereka kufur ayat-ayat Allah. Dalam hal keadaan mereka tahu Allah menyaksikan apa yang mereka lakukan. Mana dua tu menunjukkan lagi tercela perbuatan mereka. Kalau mereka kufur dan mereka tak tahu pun Allah tahu, okey juga, walaupun tercela. Tapi kalau dalam dua-dua keadaan ni lagi tercela. Apa yang ahli kitab tahu ni? Dia tahu Allah menyaksikan. Menyaksikan apa? Perbuatan mereka tu adalah kufur. Mana ahli kitab masa dia kufur ayat Allah, dia tahu tak bahawa Allah tahu? Allah tahu bahawa dia tahu itu adalah perbuatan kufur. Dia tahu. Dia tahu. Dan kalau kita belajar bahasa syahidun, dia panggil apa ni? Dia ada satu lagi perkataan syahidun. Syahidun. Makna dia lebih kurang sama. Ada belajar? Tak ada. Siapa tak belajar bahasa Arab? Jadi malam ni bukan kelas bahasa Arab. Jadi saya terang yang pelik-pelik pun tak apalah. Kalau pening pun pening sekejap aja. Sebab ni kita masuk tadabbur kan. Okey, syahidun menyaksikan biasa-biasa je. Tapi kalau syahidun dipanggil sirah mubalarah. Sirah mubalarah yang menunjukkan Allah sangat-sangat dan banyak menyaksikan. Yang ini syahidun menyaksikan biasa je. Tapi syahidun Allah sangat banyak dan kerap menyaksikan. Kenapa? Kenapa Allah guna perkataan syahidun? Allah tak guna syahidun. Dengan perkataan kalau kita faham, kita boleh tadabbur, kita boleh terkesan dengan perkataan bila kita faham. Kenapa Allah guna syahidun? Sebab ahli kitab ramai tak? Ahli kitab ramailah. Sejak Nabi? Sejak Nabi apa? Ahli kitab. Sejak Nabi Musa lah. Kan? Yang sebelum Nabi Musa bukan ahli kitab, dipanggil Bani Israel kan? Sejak Nabi Musa, Nabi Isa kan? Sampai Nabi Muhammad, sampai hari ini. Jadi ahli kitab terlalu ramai. Satu. Yang kedua, setiap orang ahli kitab banyak tak dosa dia? Banyak. Jadi bila banyak dosa memerlukan apa? Penyaksian yang banyak dan kerap. Dan Allah Maha berkuasa. Kita boleh tak nak menyaksikan kesalahan anak-anak kita yang 3 orang sahaja daripada pagi sampai malam? Tak boleh. Kalau 3 hari, 3 hari 3 malam. Lagi kan? Tak tahu. Jadi syahid menunjukkan kehebatan Allah, boleh menyaksikan setiap perbuatan ahli kitab walaupun seramai mana dan walaupun sebanyak mana kesalahan mereka. Jadi bila kita dengar syahidun dan kita faham, kita lagi apa dia? Lagi berhati-hati, lagi takut nak buat dosa. Sebab semua disaksikan oleh Allah. Satu. Yang kedua, Allah menyaksikan apa ni? Ma ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Kalau Allah kata wallahu syahidun, berhenti setakat tu. Beza tak? Allah menyaksikan, berhenti setakat tu. Beza tak? Apa beza dia? Kalau Allah tak sebut ala ma ta'malun, Allah
hanya menyaksikan, maka termasuklah apa dalam hati kita. Faham? Kadang-kadang banyak terlintas dalam kepala kita benda yang tak baik. Kalau tak ada alamat tak malun, Allah menyaksikan juga. Tapi Allah beritahu, rahmat Allah, Allah hanya menyaksikan apa yang kita lakukan. Yang terlintas, tak termasuk. Banyak tak terlintas dalam kepala kita, tapi akhirnya kita tak buat kan? Yang tu tak dikira. Kalau dikira yang tu sekali, apa jadi? Habislah kan? Kalau yang kira yang kita amal pun saja pun, dah habis dekuk. Lepas tu ada satu hadis sahih, Nabi kata apa? Inna Allah tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia Allah tidak mengambil kira daripada umatku apa yang terlintas dalam hati, selagi mana dia tidak bercakap dan selagi mana dia tidak beramal. Allah tak ambil kira. Kan? Kadang-kadang terfikir nak tengok benda haram kan, tapi tak jadi. 10 kali terfikir, 10 kali tak jadi. Allah tak ambil kira. Okey, itu rahmat Allah. Tetapi ada tak penyakit hati yang Allah akan ambil kira? Dia tak cakap, dia tak buat, tapi ada juga yang Allah ambil kira. Takut. Kita takut pada manusia. Itu adalah hati. Dia ambil kira tak? Kira itu amalan hati. Dengki kita tak cakap, kita tak kan? Dengki dalam hati je. Tengok orang tukar kereta baru, geram je. Dalam hati je. Tak cakap. Jadi kalau dengki dan tersimpan dalam hati, itu dia ambil kira. Sebab itulah orang Yahudi ni, orang Yahudi, apa sebab utama mereka tolak Nabi Muhammad? Sebab perbuatan dengki. Okey, boleh? Kemudian Allah perintah pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ini bahasa Al-Quran kita boleh guna untuk apa? Untuk menegur orang. Contohlah, dia hafal Quran tapi cakap bohong. Antara bahasa yang terbaik kita guna apa dia? Supaya dia terasa. Tak. Wahai penghafal Al-Quran, kenapa cakap bohong? Biasa tak kita cakap, budak, kenapa cakap bohong? Dengan kita kata, wahai penghafal Al-Quran. Sebenarnya bila kita sebut tu, sebenarnya kita nak mencela dengan perbuatan dia, tak padan dengan hafal Quran tapi cakap bohong. Boleh faham? Wahai ahli kitab, 5. Sama? 5. Kenapa? Tasudduna. Kamu? Tasudduna mana tamna'una, kamu menghalang. An sabilillah, dari jalan Allah. Okey. Apa beza yang atas? Kenapa kamu kufur dengan ayat Allah? Yang bawah, kenapa kamu halang? Halang siapa ni? Pastilah halang manusia. Halang manusia daripada apa? Jalan Allah. Dia dalam Quran ataupun dalam hadis, bila sebut sabilillah, kebiasaannya jihad. Kebiasaannya jihad. Tapi dalam ayat ini bukan jihad. Kenapa kamu menghalang manusia daripada jalan Allah? Apa maksud? Agama Allah. Tapi kenapa
Allah guna sabilillah, tak guna anid-din. Din. Kenapa? Ini tadabbur. Allah nak bagi tahu menghalang manusia dari agama Allah. Tapi Allah tak guna perkataan ad-din. Allah guna jalan Allah. Mesti ada sebab. Kenapa? Agama Allah tu ada satu jalan. Lepas tu kenapa pula jalan ni disandar kepada Allah? Ada dua sebab. Allah sandarkan jalan ni kepada Allah. Pertama, Allah nak beritahu sebab apa disandar pada Allah. Sebab yang buat jalan ni Allah, bukan Nabi Muhammad. Bila Allah yang buat jalan, kena sandar pada dia lah, bukan macam manusia. Manusia, orang lain buat jalan, tapi nama orang lain kan. Jalan tu Razak, bukan dia buat pun. Jadi Allah nak beritahu jalan ni Allah yang buat, bukan Nabi Muhammad, bukan orang. Satu sebabnya. Yang kedua, Allah sandar jalan ni kepada Allah. Allah nak beritahu apa? Bila kamu ikut jalan ni, pasti kamu sampai pada Allah. Kalau tak ikut jalan ni, mustahil kamu boleh sampai pada Allah. Sebab itu jalan ni disandar kepada Allah. Boleh faham? Ramai tak orang nak cari Allah tapi bukan jalan yang Allah tetapkan. Ramai kan? Ramai. Kadang-kadang ikut nafsu dia, ikut kepala otak dia, kan? Ikut panas barang dia, ikut geram dia, ikut mimpi dia. Dia tak akan jumpa Allah. Okey? Jadi maksud jalan Allah apa tadi? Agama Allah. Jadi daripada perkataan sabilillah kita faham apa makna agama. Iaitu mesti ikut jalan yang Allah tetapkan. Yang kedua, ikut jalan tu saja baru sampai pada Allah. Kalau tak akan sampai. Okey. Kenapa kamu menghalang manusia daripada jalan Allah, iaitu daripada agama Allah? Jadi saya tanya soalan tadi, apa beza ayat pertama ni, ayat atas dengan bawah? Yang atas Allah nak mencela Bani Israel sebab mereka kufur ayat Allah. Yang bawah pula Allah nak mencela mereka sebab mereka menghalang. Jadi apa beza bawah dengan atas? Yang atas tu dia ingkar diri dia sendiri. Betul. Yang bawah melibatkan orang. Dua-dua perbuatan tercela. Ada orang dia kufur sendiri je, dia tak kacau orang. Okey tak? Tak okey. Tak okey. Tapi kalau dia kufur sendiri, lepas tu dia kacau orang pula. Ini lagi jahat. Lagi jahat ni. Kekufuran dia melibatkan orang lain. Okey, kenapa kamu menghalang? Jadi ulama mengatakan, siapa yang suka menghalang orang daripada jalan Allah? Siapa dia? Ahli kitab Yahudi dan Nasara. Jadi Allah nak beritahu, inilah perangai Yahudi dulu, kini dan siapa yang buat kerja menghalang orang sampai orang tak kenal agama, sampai orang tak kenal sunnah Nabi, dia memang menyerupai Yahudi dan Nasara. Memang perangai Yahudi. Jangan belajar tu tadabbur Al-Quran. Nanti belajar sesat. Lepas tu dia pula cerita apa? Mimpi je. Ayat Quran tak ada. Perangai dia macam, yalah, betul tak? Saya nak tanya ikhlas, kalau kita tak belajar Quran, tak faham ayat Quran dan tak faham sunnah, kita boleh tak faham agama yang lengkap dan sempurna? Tak. Jadi siapa yang menghalang orang daripada belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi, dia menyerupai Yahudi. Ini kerja Yahudi. Kenapa ni? Jadi soalan ni tujuan apa tadi? Mencela. Perbuatan tercela ialah menghalang orang daripada jalan Allah. Akhirnya orang fanatik kepada siapa? Pada guru. Okey. Dan orang Yahudi menghalang daripada agama Allah, menghalang siapa? Man. Orang yang amanah. Telah beriman.
Tabghunaha, apa tujuan? Tabghunaha, Inginkan. kamu inginkan. Kamu ni siapa? Ahli kitab. Ahli kitab. Sebab ayat ni siapa yang cakap? Allah perintah Nabi. Allah perintah Nabi ke qul, wahai Muhammad, cakap pada ahli kitab. Apa dah? Kenapa kamu duk halang orang daripada jalan Allah, dan kamu halang tu orang yang beriman, dan tujuan kamu menghalang ialah kamu ingin. Ha ni balik apa? Kamu inginnya. Nya ni balik pada apa? Ha? Sabilillah kan? Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, ha ni dia ganti nama muzakkar ke muannas, lelaki ke perempuan? Muannas kan? Kalau lelaki? Ha? Tabghu nahu. Ha, ini muzakkar, lelaki. Kan? Kalau ha, muannas. Dia balik pada apa? Sabilillah. Okey? Jadi perkataan sabil ni perkataan muzakkar ke muannas? Ha? Mana tahu? Tanda muannas tak ada. Apa tanda muannas? Tam marbutah. Lagi? Pada zahirnya dia sabil ialah muzakkar. Sebab tak ada tanda muannas. Tanda muannas macam madrasatun, tun, tam marbutah itu muannas lah. Sayyaratun kan. Tapi dalam Quran sabil antara perkataan yang boleh dimuannaskan dan boleh dimuzakkarkan. Contoh surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 108. Allah kata apa? Qul hazihi sabili ad'u ila Allah. Ada ke? Ada kan? Okey. Allah perintah pada Nabi apa? Cuba terjemah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hazihi, ini sabili, jalanku. Sabil, jalanku. Tapi hazihi ni muannas ke muzakkar? Kalau muzakkar, haza. Ayat ni menunjukkan bahawa sabil muzakkar pun boleh, muannas pun boleh, dua-dua. Jadi dhamir ni ganti nama ha ni muannas, balik pada sabila. Okey. Kenapa kamu menghalang daripada agama Allah orang yang dah beriman? Apa tujuan? Kamu inginkannya, yang ni balik pada jalan Allah. Kamu ingin jalan Allah itu iwajah. Apa makna iwajah? Iwajah lawan dia lawan dia mustaqim. Kalau iwajah bengkok, lawan dia mustaqim, lurus. Iaitu kamu halang manusia daripada jalan Allah, orang yang beriman. Sebab apa? Kamu nak jalan Allah tu menjadi bengkok. Iwajah. Bukan jalan yang lurus lagi. Kita biasa jumpa tak perkataan iwajah dalam Quran? Cuba baca ayat tu. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab ini kepada hamba-Nya, dan Allah tidak pernah menjadikan kitab ini bengkok, semuanya lurus. Okey. Okey. Perasan tak? Allah kata apa? Allah suruh Nabi mencela Yahudi sebab dia ahli kitab, mengaku beriman dengan kitab Allah. Tapi mereka juga menghalang manusia daripada Allah. Satu benda yang pelik dan tercela. Kan? Cakap tak serupa, bikin. Dan mereka halang siapa ni? Orang yang soalan dia, adakah Yahudi menghalang orang yang dah beriman sahaja, ataupun juga menghalang orang yang belum beriman?
Ha? Dua-dua. Tapi ayat ini Allah kata man aman aja. Kalau orang tak beriman macam ni ayat dia. Wa man, dan siapa yang belum, man lam yu'min. Ayat ni tak ada. Boleh faham? Boleh faham soalan? Jawapannya? Apa dia? Sebab orang yang beriman dah ada di jalan Allah. Dia dah ada jalan lurus, tapi mereka menginginkannya ke bawah. Betul, betul. Kalau dia menghalang orang yang beriman, makna apa? Dia nak orang yang beriman murtad. Kan? Tapi kalau orang yang tak beriman, orang Yahudi halang juga kan? Supaya apa? Supaya jangan beriman. Sebenarnya kalau kita baca tafsir, kalau ikut Syekh Saleh Utsaimin, sebenarnya orang Yahudi menghalang dua-dua. Orang yang dah beriman pun menghalang, orang yang belum beriman pun dia menghalang juga. Cuma Allah hanya sebut menghalang orang beriman sahaja sebab antara dua ni yang mana paling susah, paling susah. Yang beriman. Yang ni bagi orang Yahudi tak ada masalah sangatlah. Yang paling susah ialah orang yang dah beriman. Sebab tu kita belajar ayat sebelum ni kan, antara orang yang beriman kemudian murtad dengan yang kafir yang ori, yang mana lagi besar kejahatannya? Yang beriman dan murtad. Okey. Inilah kerja orang Yahudi. Kalau yang tak beriman, dia pastikan terus tak beriman, maknanya kekal dalam kufur lah. Kalau dah beriman, tukar daripada iman, tukar kepada kufur. Inilah kerja orang Yahudi siang dan malam. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 109. Surah Baqarah ayat 109. Wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddu min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min indi anfusihim. Okey, cukup. Ayat ni panjang kan? Waddah, cuba terjemah. Tak, kasiru banyak. Waddah sangat ingin, sangat cinta. Mawaddah daripada perkataan ni lah. Mawaddah dia mana cinta. Sangat ingin, sangat cinta. Bila dia ingin, bila dia cinta, apa maksud? Dia akan buat sungguh-sungguh. Apa kesungguhan ataupun cinta ataupun hobi orang Yahudi dan Nasrani? Kasirun, kebanyakan min ahli kitab, daripada ahli kitab. Apa keinginan mereka? Iaitu lau yarudunakum. Lau, jikalau mereka dapat memurtadkan kamu. Bila? Min ba'di imanikum. Dari selepas keimanan kamu. Selepas beriman jadi apa? Kufara. Apa sebab ni? Kenapa bersungguh-sungguh sangat ni? Sebab hasadah. Kerana bukan kerana kebenaran. Dia pun tahu orang beriman ni memang dah benar. Tapi sebab dengki, Nabi itu bukan daripada bangsa mereka, mereka akan buat apa saja. Dan dengki pula daripada siapa? Min indi anfusihim, daripada. Kenapa Allah sebut dengki daripada diri mereka? Maknanya kalau mereka buat macam ni sebab dengki, dan dengki itu daripada Allah. Okey? Faham tak? Boleh tak kita dengki sesuatu kerana Allah? Boleh? Apa dia? Orang tu kaya, sangat kaya, tapi derma harta dia siang dan malam. Dengkilah.
Dengki jadi macam dia, bukan dengki ambil harta dia. Yang kedua, dia ada ilmu, dia ada Quran, dia mengajar, dia baca Quran siang dan malam. Dengkilah. Aku nak dengki, tapi aku nak baca sekali seminggu je. Itu bukan dengki. Boleh Jadi Allah cerita ni, sebenarnya Allah nak beritahu satu perbuatan tercela. Apa dia? Mengaku beriman dengan kitab Allah, tapi kerja dia nak memurtadkan orang supaya keluar daripada agama Allah. Kerja tercela. Yang kedua, Allah nak bagi tahu orang Yahudi ni nak memurtadkan orang Islam bukan kerja part time. Bukan kerja hujung minggu. Bukan kerja ketika selepas pencen, tak. Tapi kerja full time sepanjang masa. Apa dalil? Apa dalil? Ni perkataan ni. Tengok bahasa Allah guna. Wada mana? Sangat cinta. Hobi dia. Sangat cinta. Dan kita tengok realiti, betul tak? Khususnya orang Kristian berdakwah siang dan malam. Betul? Sepanjang masa, di mana-mana. Betul kan? Sebab tu orang yang masuk Kristian kadang-kadang lebih ramai daripada orang yang masuk Islam. Sebab mereka bekerja keras. Pantang je tengok orang Islam yang miskin, yang perlu bantuan, mereka sampai dulu. Di mana ada musibah yang menimpa orang Islam, kadang-kadang yang sampai dulu siapa? Kristian kan? Dan orang Kristian bila bantu, dia tak berhenti setakat tu. Kadang-kadang dia duduk kat situ. Orang Islam bila bagi bantuan, dia duduk kat situ kan, dia balik rumah. Dia bagi beras, bagi makanan, bagi pakaian, dia tinggalkan. Bila pula dia pergi? Bila banjir pula tahun depan. Sebab orang Islam bukan bersifat pendakwah. Orang Kristian, asas kerja dia pendakwah. Bila pendakwah, kena selalu bantu. Kena selalu ada di situ. Orang Islam lebih kepada apa? Bagi bantuan bila ada kesusahan. Makna bantuan bermusim. Kan? Lepas tu kalau kita pergi ada satu negeri lah. Jalan sekejap jumpa gereja. Jalan sekejap jumpa gereja. Tapi nak jumpa masjid sangat sukar. Menunjukkan orang Kristian ni bekerja keras untuk memurtadkan. Kita sekarang bekerja keras untuk apa? Bergaduh sama sendiri. Bergaduh je kan. Sampai mengkafirkan sesama Islam. Okey, wa antum. Sedangkan kamu syuhada adalah apa beza syahidu dengan syuhada? Apa beza? Ialah apa beza? Yang ni bersaksi, yang ni pun bersaksi. Yang ni seorang. Sebab Allah kan? Allah seorang syahidun. Yang ni antum ramai. Ahli kitab ramai. Bila ramai syuhada. Kalau kata wa antum syahidun, salah bahasa. Ataupun kata wallahu syuhada, salah. Dan kamu, sedangkan kamu bersaksi. Bersaksi apa ni? Allah tak sebut bersaksi apa. Iaitu kamu menghalang orang daripada Islam dan berusaha siang dan malam untuk memurtadkan orang Islam. Sedangkan kamu sendiri menyaksikan bahawa Islam adalah agama benar. Bahkan kamu sendiri menyaksikan dalam kitab kamu, Taurat dan Injil, ada cerita pasal Nabi Muhammad. Bahkan kamu sendiri daripada Syam, kamu pergi ke Madinah sebab apa? Pergi duduk Madinah awal-awal lagi. Sebab dia dapat berita Nabi akhir zaman akan datang ke Madinah. Bahkan kamu sendiri menganggap mereka kenal Nabi itu macam kenal anak lelaki mereka. Kan? Bahkan sebelum ni kita belajar, bila mereka di Madinah, mereka berperang dengan orang Arab. Dan mereka kalah, mereka bersumpahkan. Tunggulah satu masa, Nabi akhir zaman akan datang
dan Nabi itu akan berpihak pada kami. Kamu bersaksi semua tu, tapi kamu juga menghalau orang masuk agama Allah ataupun memurtadkan orang Islam. Kerja apa ni? Ya. Dan Allah bagi amaran, wa mallah, dan tidaklah Allah apa dia? Bighafilin, lupa, amma ta'malun, dari apa yang kamu. Okey. Perasan tak amma tu? Perasan tak? Ada alif tak? Kenapa pula? Tadi ustaz cakap tak ada alif. Sekarang an campur ma. Tadi ustaz cakap apa? Dia buang alif kan? Amma. Tapi sekarang ada alif pula. Salah tulisan ke salah ustaz mengajar? Ha? Siapa boleh jawab? Tak boleh jawab. Tadi macam 5 kan. Cuba terjemah. Kenapa? Ada soalan tak? Ada soalan kan? Yang tu cuba terjemah. Allah tidak lupa tentang apa yang kamu kerjakan. Ada soalan? Ma tu bukan ma soalan. Yang saya kata an huruf jar bila bergabung dengan ma istifhamiyah, ma soalan, barulah dia buang alif. Macam ni 5. Kenapa? Yang itu bukan soalan. Jadi ma pun ada banyak makna. Okey? Jadi hujung ayat tu apa makna? Apa yang Allah nak bagi tahu? Allah tak lupa apa yang kamu kerjakan. Apa dia? Ha? Allah tak cakap pun Allah akan balas. Allah kata Allah tak lupa je. Faham tak? Mana ada kata Allah akan balas? Allah cakap Allah tak lupa apa yang kamu buat. Kalau ada 2-3 orang budak nakal akan merempik, mencuri kan, saya sebagai ketua polis, saya kata apa? Saya tak akan lupa apa saja kamu buat. Apa makna tu? Amaran. Sebab saya polis, bukan saya setakat tak lupa. Makna semua perbuatan kamu saya akan tahu dan saya akan balas. Ayat tu adalah bentuk amaran, tahdid. Tahdid kepada ni perbuatan ahli kitab yang sentiasa nak memurtadkan orang Islam. Allah, aku tak lupa. Ayat itu sebagai amaran. Ha? Dia okey. Dia soalan dia SOP yang ada sekarang, adakah termasuk usaha orang Yahudi untuk menghalang orang beriman kepada Allah? Okey, saya biarkan pelajar menjawab sendiri. Tapi kalau saya nak tanya pula soalan. Adakah sebab SOP menyebabkan orang tak beriman kepada Allah? Tak kan? Dia boleh tak beriman walaupun ada SOP? Boleh? Boleh je. Jadi makna yang menghalangi betul-betul apa dia? Sebab tu kita kena faham, sebenar orang Yahudi ni dia menghalang orang kalau dah beriman murtad, kalau belum beriman kekal dalam kafir. Cara dia macam mana? Adakah orang tu masuk agama Nasrani? Tak mestinya. Tak. Allah kata apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara
hatta tattabi'a millatahum. Cuba baca ayat ni. Walan tarda. Dan sekali-kali Yahudi dan Nasara, ahli kitab lah, sekali-kali Yahudi dan Nasara tidak akan redha terhadap engkau dan umat engkau. Mereka tak akan berhenti, mereka tak akan puas. Sampai bila? Sampai hatta tattabi'a, sampai kamu ikut agama mereka. Dia tak kata sampai kamu masuk agama mereka. Ikut. Makna target dia apa dia? Ikut budaya mereka, ikut fahaman mereka, ikut cara hidup mereka, cukup. Walaupun nama masih Islam, IC masih Islam. Cukup. Cukup. Sebab bila tak beramal dengan Islam, walaupun nama Islam, boleh jadi kafir. Tak solat pun dah boleh jadi kafir. Dan asas untuk ahli kitab ataupun orang musyrikin menjauhkan orang Islam daripada agama Islam, apa dia? Asasnya. Kalau dia berjaya buat satu benda ni, dia berjayalah menjauhkan orang Islam daripada agama Islam. Ha? Ada juga yang solat tapi masuk neraka. Ha? Surah Fussilat dah. Ayat 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Okey, cuba tengok. Ini apa dia? Strategi yang paling berkesan untuk ahli kitab dan orang musyrikin menjauhkan orang Islam daripada agama. Apa dia? Wa qala allazina kafaru, telah berkata orang kafir, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar Quran ni. Dengar di sini apa maksud? Dengar, faham dan taat. Jangan. Dan kalau ada juga orang nak dengar apa yang Nabi cakap, wal ghaw, buat bising. Buat bising ni maksud dia buat kecoh, buat apa saja yang melalaikan orang Islam daripada faham Al-Quran. Barulah la'allakum taghlibun. Barulah semoga kamu berjaya, kamu menang. Baru kamu boleh mengatasi orang Islam. Dengan cara apa ni? Boleh faham? Nampak tak? Sekarang berjaya tak? Boleh kata 70-80% orang Islam tak faham dan tak ikut Al-Quran. Betul? Ini gambar tak perasan ni. Gambar tak perasan. Bahkan ada juga yang jadi macam suara orang kafir. Apa dia? Jangan belajar tadabbur Al-Quran. Sama ayat dia. Orang kafir kata, jangan dengar dan faham Al-Quran. Dia menyambung lidah orang kafir. Betul kan? Bunyi macam sama je. Sama kan? Okey. Kemudian, masa dah habis. Sambung je lah. Sambung minggu besok. Okey, kita baca sikit buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Kita masih amalan yang ke-6, berzikir kepada Allah.
kita dah baca 2 hadis, iaitu zikir yang boleh menumbuhkan pokok di syurga. Ada 2 zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kedua, subhanallahil azim wa bihamdih. Okey, hari ini keutamaan zikir pada kondisi tertentu, kelebihan zikir dalam keadaan yang tertentu. Kata penulis, terdapat pula beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan zikir-zikir pada kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Mengucapkan tasbih, iaitu subhanallah, tahmid, alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar setelah salat wajib, salat fardu. Dan yang kedua, ketika hendak tidur. Dalilnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ja'al fuqara'u ila Nabi SAW faqalu zahaba ahlud dusur minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna faqal ala uhaddithukum bima in akhadhtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khayra man antum baina zahranayhim illa man amila mislahu tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasina fakhtalafna bainana faqala ba'duna nusabbihu salasan wa salasin wa nahmadu salasan wa salasin wa nukabbiru arba'an wa salasin wa raja'tu ilaihi faqal taqul subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna salasan wa salasin. Maksud dia, orang-orang fakir mendatangi Nabi SAW lalu bertanya. Tengok kelebihan orang fakir di zaman Nabi. Apa kelebihan orang fakir di zaman Nabi? Iaitu mereka beriman. Miskin harta tapi kaya iman, kaya amal. Yang dipanggil apa? Antaranya ahli suffah yang duduk di masjid Nabi. Mereka ni sentiasa ada di masjid, jaga solat 5 waktu dan sentiasa bersedia untuk pergi berjihad. Nabi panggil je, semua berebut nak pergi berjihad. Bukan berebut nak dapat harta, tak, berebut nak berjihad. Jadi antara sifat orang fakir di zaman Nabi ialah disebut dalam hadis ni. Orang fakir mendatangi Nabi SAW lalu berkata, para ahli dusur, iaitu orang-orang kaya, pergi dengan membawa darjah yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Jadi orang miskin mengadu. Orang kaya untunglah ada duit banyak, sebab dengan duit dia boleh sedekah, kan? Macam-macam dia boleh buat. Mereka mengajarkan solat. Mereka solat sebagaimana kami solat. Mereka berpuasa, kami pun puasa, sama, seri baru. Tapi mereka mempunyai keutamaan, iaitu berupa harta, sehingga mereka mampu menunaikan haji dan umrah, dan mereka bisa berjihad di jalan Allah sebab ada duit, dan mereka boleh bersedekah. Okey, jadi orang miskin ni dengki tak? Dengki. Tapi dia dengki apa? Dengki nak duit macam orang kaya ke dengki nak pahala? Beza kan? Dia sebenarnya bukan nak duit, dia nak pahala tu. Untungnya orang kaya sebab banyak pahala. Kita orang miskin zaman kita dengki nak apa? Harta. Bukan orang miskin kita sendiri, bukan. Alangkah baiknya aku jadi kaya macam dia. Bukan alangkah baiknya aku jadi kaya macam dia dan pahala banyak macam dia. Okey, dengar cara Rasulullah mendidik sahabat-sahabat yang dia rasa rugi tak dapat pahala sebab dia tak ada harta. Nabi kata apa? Maukah kamu aku beritahu tentang amalan yang bila kamu lakukan, niscaya kamu akan menyamai amalan orang kaya. Kalau kamu buat amalan ni, walaupun tak ada harta, kamu nak sama dengan orang kaya. Dan kalian tidak akan disusul, kamu tak akan didahului oleh orang kaya kalau kamu buat amalan ni.
kalian akan menjadi orang yang terbaik di antara mereka, kecuali bila ada yang melakukan hal yang sama. Kecuali aku bagi amalan ni pada kamu, tengok-tengok orang kaya pun buat amalan yang sama, tu tak boleh lawan dah, tak boleh lawan. Iaitu apa amalan ni? Kamu ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar setiap kali lepas solat fardu 33 kali. Lalu perawi hadis ini berkata, di antara kami saling berselisih pendapat. Sebahagian daripada kami ada yang mengatakan kita bertasbih. Maksud Nabi ialah tasbih subhanallah 33, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar 34 kali. Cukup 100. Kemudian aku kembali menemui Rasulullah dan beliau berkata, engkau ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hingga semuanya mencapai jumlah 33 kali. Mana ada dua pendapat. Satu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Satu lagi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar semuanya 33 kali. Okey. Buku ni macam betul? Muka surat 28. Ahlud Dusur. Ahlud Dusur adalah orang-orang kaya yang mempunyai banyak harta. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata bahawa maksud daripada perkataan Nabi ad-darajatul ula ialah darajat yang tinggi. Bisa bermakna fizik, yakni tingkatan-tingkatan yang ada di syurga, ataupun bersifat maknawi, yakni ketinggian kedudukan di sisi Allah. Dan ada satu riwayat lain, ada sambungan. Bila Nabi bagi zikir ni pada orang miskin amalkan. Orang kaya tahu. Orang kaya pun buat juga. Jadi akhirnya orang miskin tak boleh mendahului orang kaya, kan? Maka orang miskin mengadu lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dah buat tapi orang kaya tahu, mereka juga buat. Maka kata Nabi, haza fadlullah yu'ti man yasha. Ini adalah kelebihan Allah yang Allah akan bagi siapa yang dia kehendaki. Makna apa tu? Redha. Kan? Hebat tak orang miskin zaman Rasulullah? Mereka tak pernah tamak untuk dapat harta. Apatah lagi dengki kepada orang kaya, tapi mereka sentiasa tamak untuk mendapat pahala yang banyak. Kita baca lagi satu hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW beliau bersabda, khaslatani aw khallatani la yuhafizu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannah huma yasirun wa ma ya'malu bihima qalilun yusabbihu fi dubri kulli salatin 10 wa yahmadu 10 wa yukabbiru 10 wa zalika 50 wa 100 bil lisan wa 1000 wa 500 fil mizan wa yukabbiru 34 idza akhadha madja'ahu wa yahmadu 33 wa yusabbihu 33 hadzalika 100 bil lisan wa 1000 fil mizan. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha bi yadihi faqalu ya Rasulullah kaifa huma yasirun wa man ya'mal bihima qalil. Qal ya'ti ahadukum ya'ni asy-syaitan fi manamihi fayunawwimuhu qabla an yaqulahu wa ya'tihi fi salatihi wa yuzakkiru hajatahu qabla an yaqulaha. Okey, maksud dia, kata Nabi SAW, ada dua sifat ataupun kebiasaan yang tidaklah seseorang hamba Muslim sentiasa mengamalkannya melainkan ia akan dapat masuk syurga. Dua sifat. Kalau sesiapa yang buat, Nabi jamin masuk syurga. Keduanya Nabi kata dua sifat ni mudah aja, tapi yang buatnya hanya sedikit sekali. Apa dia? Iaitu bertasbih subhanallah setiap kali lepas solat 10 kali. 10 kali. Tahmid alhamdulillah 10 kali. Takbir Allahu akbar 10 kali. Dikalikan dengan 5 solat jadi berapa? Berjumlah 150. Betul kan? 30 kali 5, 150.
Kemudian hingga berjumlah 150 diucap di lidah. Tapi ia sama dengan 1,500 dalam timbangan Allah. Kenapa? Sebab satu digandakan 10. Jadi kalau 150 kali 10, 1,500. Dan itu yang lepas solat lah. Tapi yang kita baca lepas solat, kita bukan baca 10. 10 kan. Kita baca 3/3. Mana dapatlah. Kan? Sebab lebih daripada yang Nabi cakap. Okey, itu selepas solat. Kemudian kata Nabi, dan bertakbir 34 kali saat mau tidur. Allahu Akbar 34 kali. Bertahmid 33 kali, Alhamdulillah. Dan bertasbih subhanallah 33 kali. Cukup berapa? Semuanya 100 pada lidah, pada ucapan. Tapi pada timbangan 1,000. Jadi berapa dah semua? 1,500 campur dengan 1,000. 2,000. 2,500. Dan aku pernah melihat Rasulullah SAW menghitungnya dengan tangannya. Mereka para sahabat lalu bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana keduanya dikatakan mudah namun sedikit orang yang mengamalkannya? Sebab Nabi dah bagi tahu awal-awal lagi, benda ni mudah aja, tapi walaupun mudah, tak ramai yang melakukannya. Dengar Nabi bagi tahu sebabnya. Nabi SAW menjawab, syaitan mendatangi salah seorang daripada kalian menjelang tidur. Ini zikir sebelum tidur. Mudah, tapi biasanya cara orang buat. Kalau buat pun tak cukup 100, kan? Dan tak cukup 3/3. 3 je. Subhanallah, 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 tertidur. Sebab apa? Syaitan mendatangi salah seorang daripada kalian menjelang tidur, lalu syaitan itu membuatnya tidur sebelum ia mengatakan kalimat tersebut. Betul kan? Baca subhanallah, tertidur. Lepas tu bila orang call pula, setengah jam boleh sambung. Siapa kerja siapa tu? Syaitan. Lepas tu kalau minum kopi pula, tambah lagi setengah jam. Habis minum kopi, sambung. Subhanallah, subhanallah. Mana syaitan dengan kita, siapa yang lebih kuat? Siapa lebih kuat? Syaitan lah. Sebab syaitan boleh menjadikan kita tidur masa berzikir. Okey, itu yang masa nak tidur lah. Syaitan juga mendatanginya setelah ia menyelesaikan solat. Yang lepas solat, syaitan kacau macam mana? Lalu ia mengingatkan kepada keperluannya sebelum orang itu mengucap. Habis bagi salah aja nak zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju tak angkat lagi, dia pun angkat baju. Lepas angkat baju, lupa nak sambung zikir, kan? Kadang-kadang tengah zikir, tadi orang ada call, ada miss call kan? Tinggal. Bila tinggal zikir, sambung. Lupa zikir. Okey? Biasa kan? Ada pengalaman? Oh, biasa sangat. Kadang-kadang syaitan kacau apa? Masa kita nak zikir subhanallah yang sebelum tidur kan? Boleh tak dia tidur zikir tu sebelum tidur? Bukan mesti baring atas katil. Kan? Betul tak? Lepas makan boleh kita zikir. Sebab lepas tu memang kita nak tidur. Tapi syaitan bisik kata, tunggu dulu, mungkin nak buat benda lain lagi kan? Lepas tu bila nak zikir, betul-betul atas katil, baru zikir kan? Kita pun start, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seminggu memang tak habis. Okey, insya-Allah kita amalkan malam ni sebelum tidur. Semoga apa kelebihan ni? Tidak ada seorang Muslim buat, melainkan Nabi kata akan masuk syurga. Wallahu alam. Kita sambung insya-Allah malam besok. Kita jumpa lagi malam besok. Di waktu yang sama. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل